Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qalat hilati adrikni la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita menyambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah setelah lama tidak kita bacalah kitab Syama'il, dan insya-Allah saya akan cuba untuk lapangkan masa untuk kita sama-sama membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Moga-moga dalam tahun ini kita dapat khatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah, insya-Allah. Jadinya kita telah selesai lebih kurang dalam 29 bab daripada 56 bab yang ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dan insya-Allah pada malam ini kita akan kongsikan bab yang ke-30 yang kita telah bacakan pada perkongsian siri sebelum ni, dan insya-Allah kita sambung bab yang ke-30 pada malam ini insya-Allah. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Bab yang ke-30 ini menceritakan hadis-hadis berkenaan dengan buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW. Kita masuk pada hadis yang ke-190. Hadis yang ke-190 dalam buku cetakan Telaga Biru lah, buku Kenali Rasul kita Muhammad SAW, susunan hadis dan juga syarahnya daripada Al-Fadil Ustaz Ahmad Adnan Fazil hafizahullah ta'ala. Hadis yang ke-190 yakni berkenaan dengan mendoakan keberkatan untuk tanaman. Mendoakan keberkatan untuk tanaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nas إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan orang ramai apabila mereka melihat buah pertama atau awal daripada tanaman mereka. Ini orang ramailah, orang-orang yang berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat buah pertama ataupun awal daripada tanaman mereka, mereka akan membawanya kepada Rasulullah SAW. Dibawa kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW apabila mengambilnya, baginda akan berdoa.
selepas daripada Rasulullah terima pemberian daripada orang yang mempunyai tanaman buah ke dan sebagainya, Nabi SAW akan berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa inni da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Itu doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika mana diberi kepada baginda Nabi SAW itu hasil tanaman pertamalah, ataupun hasil awal tanaman oleh sahabat-sahabat yang mempunyai kebun-kebun ataupun ladang-ladang. Dan maksud doa itu adalah, Ya Allah, berkatilah untuk kami pada buah-buahan kami, berkatilah untuk kami pada Madinah kami, berkatilah untuk kami pada gantang kami dan cupak kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim ialah hamba-Mu, teman-Mu dan Nabi-Mu, dan sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad SAW, juga hamba-Mu dan juga Nabi-Mu. Sesungguhnya ia, yakni Nabi Ibrahim, berdoa kepadamu untuk Mekah, dan sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad SAW, pula berdoa kepadamu untuk Madinah, sama seperti apa yang Ibrahim doakan untuk Mekah dan yang seumpamanya bersamanya, yakni gandaan ke atas apa yang diminta oleh Ibrahim. Ini Nabi SAW mendoakan keberkatan untuk bumi Madinah seperti mana Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim mendoakan keberkatan untuk bumi Mekah. Berkata Abu Hurairah, dah selesai doa tu, kata Abu Hurairah, qala thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dzalika thamar. Kata Abu Hurairah, kemudian baginda akan memanggil anak yang paling kecil yang kelihatan oleh baginda. Nabi SAW akan panggil kanak-kanak kecil yang Nabi SAW nampak, dan baginda memberikan buah itu kepadanya. Lalu baginda Nabi SAW berikan buah yang Nabi SAW terima tadi kepada anak kecil tadi. Jadinya hadis ni nak bagi tahu kepada kita tentang amalan para sahabat Nabi SAW dan amalan para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka ini membawa hasil tanaman mereka kepada Nabi SAW untuk didoakan, untuk Nabi SAW doakan keberkatan untuk tanaman mereka. Itu amalan para sahabat. Apabila hasil awal tanaman yang mereka dapat itu, mereka akan bagi kepada Nabi SAW, dan Nabi akan doa untuk keberkatan bagi tanaman mereka. Doa yang kita bacakan tadi juga, doa yang Nabi SAW bacakan tadi. Kemudiannya maksud ungkapan Nabi SAW, ada yang sesungguhnya ia Ibrahim berdoa kepadamu untuk Mekah. Sesungguhnya Ibrahim berdoa kepadamu untuk Mekah. Jadi macam mana Nabi SAW tahu Sayyidina Ibrahim ini, Nabi Allah Ibrahim ini doa untuk Mekah? Jadi itu merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki daripada berbagai-bagai jenis buah kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Jadinya Nabi SAW minta doa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya ia, yakni Nabi Ibrahim berdoa kepadamu untuk Mekah. Kemudian Nabi SAW kata, dan sesungguhnya aku pula berdoa kepadamu untuk Madinah, sama seperti apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah. Nabi SAW mintakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberkati juga bumi Madinah, seperti mana doa Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk memberkati bumi Mekah. Dengan gandaan yang samalah, dengan gandaan
yang sama yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadinya itu Nabi SAW tahu melalui firman Allah lah dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Jadinya pengajaran hadis yang kita boleh ambil daripada hadis berkenaan dengan mendoakan keberkatan untuk tanaman ini adalah yang pertamanya, disunatkan orang yang bercucuk tanam ataupun bertani membawa hasil pertama ataupun hasil awal yang tanaman yang mereka usahakan itu diberikan kepada orang alim ataupun orang soleh, dan minta mereka untuk mendoakan keberkatan untuk hasil tanaman kita. Ini kita bagaimana untuk kita ini beramal dengan hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada kita adalah jika inilah kalau seseorang itu mempunyai hasil tanaman, kalau dia ada ladang ke, dia ada kebun dan sebagainya, maka hasil tanaman awal yang didapatkan daripada ladang ataupun kebun tersebut kita beri kepada, kita hadiahkan kepada orang alim ataupun orang soleh, dan kita minta orang alim itu untuk mendoakan keberkatan untuk hasil tanaman kita, dan juga minta lah doa untuk diberikan semoga Allah memberkati apa yang kita lakukan. Kita minta doa kepada mereka, sebab orang alim ataupun ulama ini mereka ini merupakan pewaris para nabi. Nabi SAW tidak ada pada zaman ini, maka kita pergi berjumpa dengan pewarisnya, yakni para ulama. Semoga kita punya hasil tanaman itu lebih diberkati. Keberkatan itu adalah yang paling penting lah dalam kita ini berniaga, dalam kita ini bercucuk tanam dan sebagainya. Itu keberkatan yang paling penting. Begitu juga dengan kita bekerja, dengan kita mencari rezeki. Mencari rezeki itu kita bekerja lah, kerja office ke, kerja kilang ke, apa-apa saja pekerjaan yang kita lakukan, maka hasil daripada pekerjaan kita itu duit gaji lah. Duit gaji kita itu mestilah kita gunakan, ataupun kita gunakan sebaik mungkin. Kita sedekah mana yang kita mampu, supaya apa? Supaya duit ataupun duit gaji kita, duit hasil titik peluh kita itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya keberkatan sangat-sangat penting lah. Keberkatan itu sangat-sangat penting untuk kehidupan seharian kita. Kalau andai kata kehidupan kita ini tidak diberkati, maka kita akan sering merasakan tidak cukup dengan rezeki yang kita ada. Kita sering merasakan tidak mencukupi segala hasil titik peluh kita. Duit kita rasa tak cukup. Harta kita rasa tidak cukup. Sebab apa? Sebab tidak ada keberkatan di dalam rezeki kita. Maka kenalah buat perkara-perkara yang boleh untuk mendatangkan keberkatan terhadap rezeki kita lah. Contohnya kita keluarkan, tunaikan zakat dan sebagainya, kita sedekah dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita punya rezeki yang kita miliki itu halal dan juga diberkati. Itu yang paling baik. Kemudian pengajaran yang kedua adalah hadis di atas sekaligus menggalakkan kaum muslimin untuk sentiasa berdoa kepada Allah agar ia melimpahi keberkatan ke atas buah-buahan dan tanam-tanaman mereka. Doa ialah antara ikhtiar yang perlu dimanfaat oleh orang beriman untuk meraih kejayaan bagi segala usaha dan pekerjaan mereka. Ni Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk sering berdoa. Untuk sering berdoa supaya apa? Supaya Allah kurniakan keberkatan kepada rezeki yang kita miliki. Dalam konteks hadis ni, keberkatan tanaman lah, hasil tanaman. Tapi dalam konteks kita yang tidak bekerja sebagai bercucuk tanam, tidak bekerja di ladang maupun di kebun, dan kita bekerja dalam dapat gaji dan sebagainya, maka kita minta doa kepada Allah supaya Allah itu kurniakan keberkatan kepada rezeki yang kita miliki. Kita minta doa. Kita gunakan duit kita itu sebaik mungkin lah. Jangan kita gunakan duit kita itu untuk buat perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Rezeki yang halal jikalau digunakan terhadap perkara-perkara yang buruk, maka dia tetap menjadi buruk lah. Tapi kalau rezeki yang halal kita gunakan
terhadap perkara-perkara yang baik, kita gunakan terhadap perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang boleh membantu agama Allah, insya-Allah rezeki yang kita miliki itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu la yaruddu la yaruddu al-qata illa ad-du'a. Tidak dapat menolak ketentuan Allah melainkan doa kepada Allah. Doa mampu untuk merubah kita punya takdir. Takdir yang boleh diubah lah, bukan takdir yang tidak boleh diubah. Dengan doa, usaha dan doa, itu dapat merubah takdir kita lah, takdir yang boleh diubah itu. Jadi insyaAllah kita teruskan lagi dalam hadis yang terakhir di dalam bab ini, hadis yang ke-191 berkenaan dengan Nabi SAW menerima hadiah buah-buahan. Anir Rubai binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anha qalat ba'athani Mu'adh bin Afra radhiyallahu anhu biqina'in min rutabin wa alayhi ajrun min kissa'i zughbin wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kisa' fa ataituhu bihi wa 'indahu hilyatun qad qadimat alaihi minal bahrain famala'a yadahu minha fa'a'tanihi. Maksudnya diriwayatkan daripada Ar-Rubai' binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anha, beliau menceritakan Mu'adh bin Afra radhiyallahu anhu mengutuskanku bersama satu bekas berisi rutab. Rutab ni kurma yang matang lah, kurma ataupun istilah sekarang kurma basah, kurma yang masih lembut tu, bukan kurma yang dah jadi kering. Dia masih lagi kurma yang matang lah, rutab. Ni Mu'az bin Afra ni mengutuskan siapa ni? Mengutuskan Rubai' tadi. Mengutuskan Rubai' tadi. Mu'az bin Afra mengutuskan Rubai' bersama satu bekas berisi rutab, dan di atasnya, yakni bekas berisi rutab itu, di atas bekas yang diisi dengan rutab tadi, di atasnya ada satu bekas lain berisi timun kecil yang berbulu halus. Nabi SAW menyukai timun, maka sebab itu aku membawa kepadanya. Ketika itu ada bersama baginda perhiasan emas yang baru sampai kepada baginda daripada Bahrain. Baginda mengambil perhiasan itu sekadar penuh tapak tangannya, kemudian memberikannya kepada aku. Memberikannya kepada Rubai' tadi. Jadinya hadis ni ada seorang sahabat bernama Mu'adh bin Afra. Ada seorang sahabat bernama Mu'adh bin Afra telah menghadiahkan kepada Nabi SAW itu rutab. Hadiahkan kepada Nabi itu rutab, ataupun istilah kita dipanggil kurma basah lah. Hadiahkan kepada Nabi itu rutab bersama dengan timun, kerana baginda menyukai timun. Nabi SAW menyukai timun. Kalau macam kita telah bincangkan sebelum-sebelum ni, Nabi SAW kalau nak makan itu, Nabi SAW akan mementingkan keseimbangan. Nabi SAW makan kurma bersama dengan timun. Sebab apa? Sebab kurma ini sifatnya panas dan timun ini sifatnya sejuk. Maka apabila digabungkan, dia jadi neutral, dia jadi seimbang. Sebab itu Nabi SAW kalau nak makan dan sebagainya, Nabi SAW lebih memilih untuk keseimbangan lah. Itu bagaimana Nabi SAW menjaga kesihatan baginda. Timun yang dihadiahkan kepada baginda dalam hadis di atas daripada jenis yang kecil dan berbulu halus. Nabi SAW menerima hadiah tersebut, kemudian baginda membalasnya dengan memberi perhiasan kepada orang yang membawa hadiah tersebut. Dan siapa yang bawa hadiah ni? Ar-Rubai' tadi. Rubai' anak saudara kepada Mu'az bin Afra tadi. Mu'az hantar
mengutuskan ataupun menghantar Rubaiyah itu untuk pergi membawa ataupun pergi membawa rutab dan juga timun untuk dihadiahkan kepada Nabi. Maka Nabi SAW apabila menerima saja hadiah tersebut, Nabi SAW membalasnya dengan apa? Ini yang sangat-sangat hebatlah Nabi SAW. Diberi kepada baginda itu kurma dan juga timun. Tapi apa yang dihadiahkan kepada orang yang memberi hadiah tu? Apa yang Nabi bagi? Apa balasan yang Nabi SAW bagi? Nabi bagi perhiasan. Nabi bagi emas. Kalau kita tengok timbang tara nilaian antara kurma dan juga timun dengan emas, mana yang lebih bernilai, mana yang lebih mahal? Confirm lah emas. Tapi Nabi SAW jiwanya itu tidak mementingkan keduniaan. Jiwanya itu tidak mahu pun dunia ni. Nabi SAW tidak mahu sedikit pun dunia ini. Sehingga kan sanggup Nabi SAW ambil segenggam ataupun cukup penuh tapak tangan emas diberikan kepada Rubaiyah tadi sebagai ganti kepada makanan yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Itu hebatnya Nabi SAW. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Apa pengajarannya? Galakan yang pertama adalah galakan untuk kita ini menerima hadiah. Nabi SAW tidak menerima sedekah, Nabi SAW tidak menerima zakat, tetapi Nabi SAW boleh menerima hadiah. Kalau ada para sahabat membawa kepada Nabi SAW satu benda dan sebagainya, dan sahabat itu cakap, ini sedekah untuk engkau wahai Rasulullah, Nabi SAW tidak akan menerimanya. Tapi kalau sahabat tu bagi tahu, ini hadiah untuk engkau wahai Rasulullah, maka Nabi SAW akan terima. Sebab Nabi SAW tidak menerima sedekah maupun zakat, tetapi Nabi SAW menerima hadiah. Itu bezanya Nabi SAW. Dan yang keduanya, galakkan untuk membalas hadiah yang diberikan kepada kita. Ini galakkan untuk kita membalaslah. Kalau contohnya orang bagi kita makanan, kita balas dengan makanan. Ini antara budaya orang Melayu yang sangat baiklah pada zaman dahulu dan mungkin masih lagi diamalkan pada zaman sekarang. Sebagai contohnya, kalau ada jiran kita masak sesuatu lah, masak kari ke, masak gulai ke, diberi dekat kita satu mangkuk, diberi dekat kita satu bekas masakan dia. Lepas tu orang dulu mesti dia akan ganti balik dengan makanan yang ada dekat rumah dia. Contoh macam jiran sebelah bagi kari. Lepas tu yang kita bagi apa yang kita masak. Contoh kita masak gulai, kita bagi dekat dia gulai. Masak lemak. So itu antara budaya orang Melayu pada zaman dahulu yang sebenarnya kalau kita lihat dia bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Tu budaya yang sangat-sangat baik. Cumanya pada masa sekarang ini, pada zaman sekarang ini mungkin kurang lah orang yang buat macam tu. Mungkin kurang orang buat macam tu sebab mungkin ada yang kerja balik lewat malam dan sebagainya. Mungkin ada yang tidak masak dekat rumah, beli dekat kedai saja. Susah untuk kita beramal dengan sunnah Nabi SAW. Tapi itu antara sunnah Nabi SAW yang kita boleh ikut, kita boleh follow sebab dia mudah, sebab dia senang. Kena balas hadiah yang diberikan kepada kita dengan sesuatu lah. Orang bagi kita makanan, kita bagi dia balik makanan. Kalau orang bagi kita hadiah birthday, nanti birthday dia kita pula bagi hadiah. Macam tu. Kena ada inilah, kita balas balik apa yang orang bagi dekat kita. Itu sebagai untuk kita ini follow sunnah Nabi SAW. Terdapat hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya.
Nabi SAW terima hadiah dan membalasnya. Jadi maksud perkataan wa yuthibu 'alaiha ialah memberi kepada orang yang memberi hadiah memberi kepada orang yang memberi hadiah itu ganti atau balasan hadiahnya. Kita beri, orang beri hadiah kepada kita dan sebagai gantinya kita beri ataupun kita balas balik hadiah yang diberikan kepada kita. Sekurang-kurangnya penggantian itu adalah yang setara dengan nilai hadiah itu. Paling kurang nilaian hadiah yang diberikan kepada kita dan kita balas itu adalah nilaian yang sama. Itu sekurang-kurangnya nilaian yang sama. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dinyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu ma huwa khairun minha. Ini hadis yang lain. Nabi SAW menerima hadiah dan baginda membalasnya dengan yang lebih baik daripadanya. Sebagai contoh tadi, dalam hadis yang kita bacakan tadi, bila Nabi SAW dapat kurma dan juga timun, apa yang Nabi SAW bagi? Emas, perhiasan. Itu adalah membalas hadiah yang diberikan kepada kita itu dengan hadiah yang lebih baik. Ini macam Nabi SAW buat. Nabi SAW bagi emas. Ni dalam satu genggam macam ni lah. Penuh tapak tangan. Nabi SAW bagi kepada Ar-Rubayya tadi. Walaupun Ar-Rubayya itu hanya bagi kepada Nabi SAW itu makanan, kurma dan juga timun. Tapi apa yang Nabi SAW balas, Nabi balas dengan emas perhiasan. Itu emas perhiasan ni nilaiannya memang lagi tinggi lah daripada makanan. Tu. Untuk apa? Baginda akan membalas dengan lebih baik, dengan benda yang lebih baik. Itu. Jadinya kesimpulan yang kita boleh buat daripada hadis-hadis di dalam bab yang ke-30 ini. Apa kesimpulannya? Antara buah yang pernah dinikmati ataupun dimakan oleh Nabi SAW ialah pertamanya rutab, kurma yang kurma yang matang lah, kurma yang ranum ataupun kurma basah. Pertama rutab, tembikai, timun kecil berbulu halus. Itu antara makanan ataupun buah-buahan yang pernah dinikmati oleh Nabi SAW. Yang keduanya, Nabi SAW semasa menikmati buah, baginda menyeimbangkan antara buah yang bersifat panas dengan buah yang bersifat sejuk dan mengambil kedua-duanya sekaligus agar tubuh baginda sentiasa berada dalam keseimbangan. Sebab itu Nabi SAW kalau makan kurma, Nabi SAW makan dengan tembikai ataupun Nabi SAW makan dengan timun. Supaya apa? Supaya dia ada keseimbangan. Macam saya sebutkan tadi, macam kita telah bincangkan tadi, kurma ini sifatnya panas. Timun, tembikai ini sifatnya timun tembikai ini dia sifatnya sejuk. Maka apabila dicantumkan, apabila digabungkan, maka akan dapatlah berlakunya keseimbangan, neutral. Itu Nabi SAW nak jaga kesihatan tubuh baginda Nabi dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Yang ketiganya, kesimpulan yang kita boleh ambil adalah Nabi SAW telah mendoakan kesuburan tanaman buah-buahan di Madinah. Nabi SAW minta doa kepada Allah supaya apa? Supaya diberkati bumi Madinah ini untuk diberkati tanaman-tanaman yang ada di sekitar bumi Madinah. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan keberkatan untuk bumi Mekah, begitu juga Nabi SAW mendoakan keberkatan untuk bumi Madinah. Itu. Ini dalam bab ni dia ada beberapa ulasan fiqh lah, ulasan fiqh. Mungkin kita boleh bacakan satu atau dua lah. Ataupun kita baca kedua-duanya sekali. Ada dua ulasan di dalam fiqh berkenaan dengan fiqh di dalam bab ini. Yang pertamanya, galakkan memakan buah sebelum menjamah makanan lain. Galakkan untuk kita ini memakan buah dulu sebelum kita sebelum kita makan benda lain. Tapi kita ini terbalik, pengamalan kita terbalik. Kita makan nasi dulu, last sekali baru kita makan buah.
Tapi sebetulnya adalah kita makan buah dulu baru kita makan nasi. So, macam buah yang ada tembikai, kita makan tembikai dulu baru kita makan nasi. Macam tu. Oleh sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut buah terlebih dahulu daripada menyebut makanan lain di dalam Al-Quran. Tatkala menyebutkan makanan yang dihidangkan kepada ahli syurga, ni antara dalil menunjukkan di mana kita perlu makan buah terlebih dahulu sebelum kita makan makanan yang lain. Dalam surah At-Tur, ayat yang ke-22, surah Al-Sur ayat ke-22, yang maksudnya, dan penduduk syurga itu kami tambahi mereka dari semasa ke semasa dengan buah-buahan dan daging daripada berbagai jenis yang mereka ingini. Allah sebut dalam Al-Quran buah-buahan, kemudian baru Allah sebut daging. Itu Allah sebut buah-buahan, barulah Allah sebut daging. Ini menunjukkan kena makan buah dulu, baru makan makanan lain, baru makan nasi, baru makan daging, baru makan ayam. Kena makan buah dulu. Dan ada ayat lain juga di dalam surah Al-Waqi'ah. Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20-21, maksudnya, dan juga dibawakan kepada ahli syurga dalam kalangan as-sabiqun buah-buahan daripada jenis-jenis yang mereka pilih, serta daging burung daripada jenis-jenis yang mereka ingini. Dalam surah Al-Waqi'ah pun disebutkan buah-buahan, buah-buahan dulu, kemudian baru sebut daging burung. Jadinya kita ini kalau nak beramal dengan hadis Nabi SAW, ikutlah Nabi SAW makan macam mana. Cara untuk kita galak kita ini beramal. Bukan sekadar kita beramal dengan hadis Nabi, tapi kita beramal dengan ayat Al-Quran. Allah sebut buah-buahan, kemudian baru Allah sebut daging. Itu menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kena makan buah dahulu, barulah makan daging, barulah makan nasi. Tapi yang paling eloknya adalah kalau buah tu tembikai, maka makan awal. Ataupun makan selang-seri lah, makan nasi, makan tembikai. Macam tu. Dan tembikai Nabi SAW ini lupa nak bagi tahu tadi. Antara tembikai yang Nabi SAW pernah makan adalah yang tembikai yang merah tu lah, tembikai yang biasa kita makan, yang warna merah tu, dan juga tembikai kuning. Tembikai kuning juga Nabi SAW pernah makan. Sebab tembikai kan dekat Malaysia ni ada dua jenis kan. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Dua-dua tu Nabi SAW pernah nikmati. Lepas tu antara fiqh di dalam bab ini adalah konsep keseimbangan dan peneutralan dalam tib Nabawi. Yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW ini lebih mementingkan keseimbangan dalam pola pemakanan Nabi. Nabi SAW makan rutab bersama dengan timun, makan rutab bersama dengan tembikai, makan rutab bersama dengan tembikai kuning dan sebagainya. Rutab yang kita sebutkan tadi bersifat dengan sifat panas, dan tembikai bersifat dengan sifat sejuk. Maka Nabi SAW itu lebih memilih untuk makan kedua-duanya sekali. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan berlaku. Daripada amalan pemakanan Nabi, konsep keseimbangan dalam makanan dan pengambilan ubatan menjadi antara konsep asas dalam Tibun Nabawi. Badan manusia akan sakit apabila keadaannya tidak seimbang. Maka tanggungjawab doktor ataupun tabib adalah mengembalikan keseimbangan tersebut. Satu lagi konsep yang ada kaitan dengan keseimbangan ini ialah peneutralan, khususnya dalam kaedah rawatan penyakit. Itu dia punya huraian-huraian lah. Tapi ada satu contoh yang sangat baik yang dibawakan di dalam buku ini, yang disyarahkan oleh Ustaz Adnan. Antara contoh yang dibawa ataupun dalil untuk kita lebih faham lah, hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah. Beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, apabila lalat terjatuh ke dalam bekas air sesiapa daripada kamu, hendaklah ia merejam lalat itu sepenuhnya ke dalam air, kemudian barulah ia membuangnya. Sesungguhnya pada salah satu daripada dua sayap lalat tadi terdapat penawar, dan sebelah lagi terdapat penyakit.
Sebab itu lalat kalau masuk dalam minuman, dia tidak jatuh apa ni ke belakang lah. Lalat ni dia tak jatuh ke belakang. Dia akan jatuh secara mengereng. Sayap sebelah je kena dekat air kita, dekat makanan kita. Maka Nabi SAW suruh apa? Suruh celup lalat tu. Kalau dalam air celup lah. Kalau dalam makanan tekan lah dalam tu kan. Nabi SAW suruh apa? Suruh tenggelamkan lalat tu dalam air. Sebabkan apa? Sebab sebelah sayap lalat itu ada penawar, ada penyakit, dan sebelah lagi ada penawarnya. Itu. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajar bahawa penyakit yang datang daripada sebelah sayap lalat dineutralkan dengan penawar yang ada di sebelah sayap lagi. Penyakit yang dibawakan oleh lalat melalui sayap sebelah akan dineutralkan oleh penawar yang ada pada sayap yang sebelah lagi. Itu konsep keseimbangan yang Nabi SAW mengajarkan. Lepas tu antara contoh lain antara contoh lain yang dibawakan kepada kita untuk kita ini lebih faham daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan Nabi SAW bersabda, maksudnya demam adalah daripada bahang api neraka Jahannam. Oleh itu sejukkanlah dengan air. Kalau kita demam itu kata Nabi SAW merupakan bahang daripada api neraka. Oleh itu sejukkanlah ia dengan air. Hadis ni nak ajar dekat kita apa? Nabi SAW nak ajarkan kepada kita kepanasan demam itu dapat dineutralkan, dapat diseimbangkan dengan kedinginan air, dengan kesejukan air. Itu. Jadinya penting untuk kita ini kalau kita makan perlukan kepada keseimbangan makanan. Pola pemakanan kita itu kena seimbang, makanan yang sihat, makanan yang seimbang. Jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah pada malam ini. Hampir 35 minit kita bersiaran secara langsung, dan insyaAllah esok pun kita akan live untuk bab yang baru lah, bab yang ke-31 berkenaan dengan minuman Rasulullah SAW. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang join live pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.